Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatan wa salaman ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu muslimat mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita untuk datang dulu dalam halaqah ilmu, ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar agama. Kita menggunakan kitab Matla'al Badrain wa Majma'al Bahrain, karangan Imam Abu Dawud Fattani rahimahullah ta'ala. Yang lepas kita belajar mengenai zakat fitrah, zakat fitrah. Jadi untuk yang tak datang lepas, kita sekali imbas kita sebutkan sekali, lalu yang lepas insya-Allah. Baik, zakat fitrah ni wajib dengan beberapa syarat. Ada syarat ni, ada 6 lebih kurang. Maka ada syarat ni maka sempurna diwajibkan zakat. Tidak ada 6 perkara ni tidak diwajibkan zakat. Pertamanya adalah Islam, maka orang kafir tak wajib bayar zakat. Keduanya adalah orang yang merdeka, orang hamba tidak wajib bagi zakat. Ketiga, dia mempunyai kelebihan dapat nafkah dirinya dan nafkah orang yang wajib atasnya pada malam hari raya dan siang raya. Nafkah diri dia, anak, isteri, tanggungan dia, hamba dia ataupun mak bapak dia yang ditanggung lah kalau ditanggung. Lebih aku bagi. Kemudian mempunyai kelebihan selepas daripada membeli pakaian untuk yang berpatutan untuknya. Musim panas, musim sejuk, kalau negara luar tu ada musim panas, musim sejuk, musim panas, pakaian nipis, sejuk, pakaian tebal, ada cukup tu semua. Kalau lebihan baru. Dan kelima, dia punya kelebihan daripada belanja bagi seorang yang berkehendak boleh tempat tinggal. Ada cukup lebihan rumah untuk sendiri, tempat tinggal baru. Dan keenam, mempunyai lebihan daripada perbelanjaan untuk khadamnya. Untuk khadamnya, dia ada untuk khadam, dia ada khadam, dia pula lebih daripada belanja untuk khadam ni semua barulah. Jadi khadam ni termasuk tanggungan juga. Tapi kalau pendapat kurang daripada hutang macam mana? Tidak disyaratkan pada orang zakat fitrah keadaannya lebih daripada hutangnya. Kalau harta dia tu lebih daripada hutangnya, hutang dia lebih, jadi pendapatan dia kurang daripada hutang. Kemudian pada hari itulah raya tu, hari itu je. Kemudian wajib fitrah itu adalah setelah jatuh matahari pada akhir Ramadan, dan dipastikan mendapat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Kalau kita semalam yang pengajian lepas, kena dia hidup bulan Ramadan dan bulan Syawal tahun tu. Kalau dia lahir bulan Syawal, Ramadan tahun tu tak hidup, tak lahir lagi, tak wajib. Atau dia lahir sampai Ramadan, 30 Ramadan sebelum terbit atau kena matahari dia mati, tak wajib zakat untuk dia. Jadi orang yang mati selepas jatuh matahari pada akhir Ramadan, dia wajibkan fitrah. Selepas jatuh matahari, lepas mana dah masuk maghrib, ketika itu wajib zakat. Dan orang mati sebelum jatuh matahari akhir Ramadan, tak wajib zakat fitrah. Sebelum maghrib akhir Ramadan, 30 Ramadan tu, kalau 30 hari lah, kalau 29 hari ke-29 tu sebelum maghrib dia mati, tak wajib zakat fitrah bagi dia. Kemudian kanak-kanak dia lahirkan selepas jatuh matahari, tidak wajib. Dia lahir selepas jatuh matahari, tidak wajib fitrah kerana dia tidak mendapat 2 bahagian, iaitu akhir Ramadan dan Syawal. Ini sebenarnya kanak-kanak yang sebab
Masa Ramadan dia tak hidup. Dia lepas hidup bulan Syawal, lepas arah maghrib itu dah masuk Syawal lah sebenarnya. Dia mana bulan Ramadan dia tak hidup lagi. Dia tak lahir lagi. Ketika itu tak wajib dia zakat. Baik, kemudian lain-lain waktu yang boleh bayar fitrah, zakat fitrah ni selain waktu wajib tadi, waktu-waktu yang wajib. Waktu-waktu yang harus yang keluarkan fitrah pada awal Ramadan lagi. Daripada awal Ramadan masuk satu Ramadan dah boleh dah. Kalau nak bayar tu boleh dah. Cuma yang afdalnya akhir. Baik. Kemudian kemudian sunat dikeluarkan sebelum tadi sembahyang raya. Sebelum sembahyang raya tu bagi. Itu sunat lah. Kalau lewat Abu Qaw ni makruh sehingga akhir hari raya. Dan haram dilambatkan fitrah selepas hari raya. Kalau lepas raya orang tak boleh. Itu kalau tanpa uzur lah. Kalau ada uzur. Uzur tu macam mana? Uzur contohnya dia kata seperti harta dihilang. Harta dihilang lepas raya baru jumpa. Lepas raya pertama. Lepas sembahyang raya. Baru raya mana sembahyang raya lah. Baru jumpa. Tak apa sebab uzur. Jadi haram dilambatkan fitrah selepas raya. Yang lepas sembahyang raya. Tanpa sebarang keuzuran. Kalau ada uzur tak apa. Uzur tu macam hilang hartanya atau hilang, tidak ada orang nak berhak menerima. Dia nak bagi zakat sebelum sembahyang raya lagi. Tapi tak ada jumpa. Semua orang kaya, semua orang yang 8 asnaf tu tak ada. Tu dia bagi uzur. Kemudian kadar zakat fitrah tu berapa? Malaysia kita baru ni, kita di Kuala Lumpur wilayah RM7. Bergantung apa tu sebenarnya. Jadi kadar zakat fitrah itu satu gantang sebenarnya. Yang RM7 itu satu gantang lah. Satu gantang RM7. Itu beras biasa. Daripada makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang negerinya. Dan mengenyangkan, baik, iaitu baik makan, baik maknanya suci. Tak ada campur tanah, campur hampas. Bukan hampas ni apa, kulit padi ke apa. Tidak ada aib. Dan beras tu, kalau kita kata beras, tak ada aib. Macam bubuk tu macam kutu beras. Macam kutu tu kan. Kutu beras tu lah yang warna hitam, coklat. Basah pun tak boleh aib. Jadi yang elok, yang beras yang baik lah. Sama ada beras ke gandum ke, kalau sebutkan tu. Kita dah sebut semalam ni, kita sebut sekali imbas je. Atau yang lama sehingga berubah bau rasanya atau warnanya. Hapak dah bau, sehingga bau hapak. Beras tu nak bagi zakat tak boleh. Beras yang baik lah. Kita nak bagi Allah ni yang terbaik lah. Kita makan yang baik. Yang bagi Allah yang buruk mana boleh. Yang busuk, yang hapak mana boleh. Dan kalau satu negeri itu dapat ada beberapa jenis makanan. Orang gandum pun makan, jagung pun makan, beras pun makan. Bagaimana? Dan tidak ada satu jenis makanan yang biasa atau selalu dimakan. Di antara beberapa jenis makanan tersebut, hendaklah memilih mengikut kehendaknya. Jadi kalau ada banyak pilihan, semua sama-sama rata. Sama-sama beratus. Peratusnya sama. Ada 5 jenis, semua 20%, 20%, 20%, 20%. Mana sama banyak orang makan tu semua. Gandum, bali, jagung, beras, kacang kuda. Semua sama. Maka ketika itu dia boleh pilih mana satu nak bagi. Tapi yang afdalnya hendaklah dia keluar makanan yang terbaik. Mana yang terbaik itu ada susunan kita dah baca semalam. Yang lepas kita akan sebut sini insya-Allah. Baik. Orang yang mendiami pendalaman nebadi, orang hulu kampung yang jauh daripada manusia, jauh daripada orang, kita kata, yang tidak dapati makanan yang mengenyangkan. Makanan mengenyangkan tak ada, katalah hulu sangat kan. Dalam hutan asli, tak tahu orang asli pun ada beras kan. Katalah satu tempat yang hulu, badiah ni mana orang pendalaman sangatlah. Maka fitrahnya tidak diwajibkan daripada jenis makanan negeri yang hampir. Fitrahnya wajib dikeluarkan daripada jenis makanan negeri yang hampir kepadanya. Paling dekat dengan tempat dia apa dia? Apa dia bagi? Pada orang negeri paling dekat dengan dia, bagi beras, bagi beras lah. Ikut kampung jiran dia, kampung jiran terdekat apa dia bagi, ikut itu dia kena bagi. Sebab dia sendiri tak ada. Begitu
Baik. Kemudian Cuk. Kemudian makanan yang boleh dijadikan fitrah atau apa dia? Makanan yang boleh dijadikan zakat fitrah. Nah, pertama sekali saya sebut semalam, saya gunakan istilah ranking, mana kedudukan dia. Yang terbaik sekali adalah gandum. Ini untuk orang yang makan gandum. Orang makan gandum ni maknanya roti lah, bukan gandum tu dimakan kan. Maknanya gandum tu dia buat tepung buat roti. Sama ada roti naan ke, roti apa ni, asal roti lah, daripada gandum. Kedua syair ataupun dipanggil juga barley. Barley pun dibentuknya gandum juga. Baik. Kemudian jagung. Jagung ketiga, ranking ketiga. Keempat ialah beras. Lima ialah kacang kuda atau kacang putih tu. Kacang kuda lah, kacang kuda. Keenam kacang dal. Setengah negeri saya tengok dal tu dia daripada kacang hijau tu, dia rendam, dia buka kulit dia, dia ada kuning tu, kacang dal . Dan ketujuh kacang pul. Pul ni macam kacang, saya bagi tahu lepas, macam kacang panjang tu. Kalau kita kopi ada kacang dalam tu kan, biji dalam kacang panjang tu besar-besar tu. Macam bentuk dia macam kalau kita makan ABC tu ada kacang warna hitam tu. Kacang pul. Kemudian yang ke-8 lah kurma. Kurma ataupun tamar. Ada orang makan kurma. Ke-9 adalah zabib. Zabib maknanya kismis, anggur kering. Ke-10 juga yang dipakai zakat fitrah, makanan yang boleh zakat fitrah adalah susu yang dimasak dan dibekukan macam keju tu lah. Dan ke-11 adalah susu. Baik, kalau kebiasaan satu negeri itu makan gandum, fitrahnya tidaklah dikeluarkan daripada gandum. Kalau negeri itu makan beras, macam kita Malaysia, mestilah berasnya, fitrahnya kita bagi daripada beras. Ini ikut negeri kita lah. Tapi kalau nak ganti lain boleh tak? Kita kampung kita, negeri kita Malaysia ni, kita kata makan beras, makan nasi lah, daripada beras. Nak bagi lain boleh tak? Maka sebagai gantian memadai dikeluarkan fitrah yang terlebih tinggi dari segi mengenyangkan daripada yang terendah. Tetapi boleh, tidak boleh sebaliknya. Maknanya kalau kita beras nak bagi gandum, barley, jagung boleh. Tapi kalau kita beras nak bagi kacang kuda, kacang dal tak boleh. Sebab dia ranking yang bawah. Nak bagi bawah, nak bagi atas boleh, atas nak bagi bawah tak boleh. Itu susunan yang sebutkan tadi, 11 susunan tadi. Jika kebiasaan sebuah negeri itu makan beras, sebagai gantinya memadai dia mengeluarkan gandum. Nak bagi ganti gandum boleh. Beras nak ganti gandum boleh, atau nak ganti syair, barley boleh, atau nak ganti jagung boleh. Kerana makanan-makanan tersebut lebih tinggi martabatnya. Sebab makanan gandum, barley, jagung tu dia punya darjat lebih tinggi daripada beras. Atau jagung dan beras boleh. Tapi kan tidak memadai dengan tidak memadai diganti gandum atau syair atau gandum dengan beras. Dia makanan dia, negeri dia gandum, dia nak bagi syair, ataupun dia nak bagi syair di mana barley, nak bagi jagung, nak bagi beras tak boleh sebab dia tinggi. Orang yang makanan dia tinggi nak bagi rendah tak boleh. Jadi sebenarnya gandum dengan beras lebih tinggi gandum darjat dia. Dari segi mengenyangkan dia. Sebab tu orang makan gandum ni, roti ni dia keras kira sedap lagi badan dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian siapa ini fitrah ni dibagi adalah sekadar kemampuannya. Yang fitrah, zakat fitrah ni wajibkan apabila terdapat lebihan daripada nafkah. Lebihan daripada nafkah. Yang ni kelebihan tu lah, kelebihan untuk diri, keluarga, semua tu, hamba. Yang sekadar termampu sama ada setengah gantang atau kurang daripadanya. Tujuannya adalah untuk meliharakan keperluan yang wajib dengan kadar yang termampu. Maknanya patutnya dia bagi satu gantang, tapi dia tak ada harta mereka setengah gantang saja. Mana setelah lebih harta dia setengah gantang je. Boleh tak? Boleh lah. Dia ada lebihan harta, tapi lebihan harta dia tak cukup satu gantang, setengah gantang je.
Bagilah setengah gantang tu. Walhal berapa sangat beza dia. RM7, RM3.5 lah setengah gantang. Setengah gantang. Suku gantang 1/4 maknanya 3,5 bagi 2 RM5, 6, 7 RM7.5 sen. RM7.80 sen. Itu satu cupak bersama dengan 4 gantang. Dia ada satu cupak aja. Bagilah satu cupak. Tujuannya adalah untuk melihara kefarduan yang wajib dengan kadar yang termampu. Guna kalau dia boleh dia campur makanan tadi boleh tak? Beras campur gandum campur jagung boleh tak? Jawapannya tidak harus, la juz. Tidak harus dicampurkan dua jenis makanan yang berlainan bagi mencukupkan satu gantang untuk bayaran fitrah bagi seorang. Walaupun salah satu di antara keduanya itu lebih tinggi daripada satu lagi. Katanya contohnya dia beras tapi dicampur dengan gandum. Dia patutnya bayar beras satu gantang, tapi dia bagi beras dengan gantang, dia campur gandum satu dengan gantang. Gandum tu tinggi darjat daripada beras. Tak boleh juga. Walaupun salah satu dan keduanya lebih tinggi daripada satu lagi. Setengah gantang gandum dengan setengah gantang syair. Sama tak boleh. Baik. Kemudian wajib sesudah keluar fitrah tu macam mana? Jadi wajib seorang tu mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan kecukupan makanannya mengikut keutamaan. Priority. Pertama untuk dirinya sendiri dulu. Dia kena bayar sikit zakat untuk diri dia. Dia untuk diri dia juga tak cukup bagi dia dulu. Kalau dia ada untuk katalah tanggungannya apa orang? 6 orang. Campur dia 7 orang. Tapi dia ada apa? Kemampuan untuk bayar zakat untuk seorang je. Jadi untuk siapa zakat dia bagi? Pertama untuk zakat untuk diri dia. Kalau katalah keluarga dia 10 orang, tanggungan jawab dia tak boleh bertanggung jawab 10 orang, tapi dia mampu bayar zakat untuk 2 orang je. Jadi yang pertama diri dia, kedua siapa nak bagi? Isteri dia. Ataupun dia kena bayar zakat untuk 10 orang, tapi dia mampu bayar zakat untuk 3 orang saja. Jadi dapat dia, isteri, ketiga siapa? Anak kecil yang belum balik tu. Pada balik itu dia tanggungjawab sendiri. Keempat, bapanya. Kalau dia ada lagi boleh bayar zakat tu bapa dia. Dan yang ke atas lah Ma'ala, yang ni ke atas atuk semua sebagainya. Dan kemudian lepas bapaknya baru ibunya. Bapak dan ibu ni dari segi zakat, kewajiban untuk bayarkan zakat lah mak. Bapak dulu baru mak. Tapi hak menghormati, hak apa ni? Hak untuk dihormati, hak untuk apa ni kita kata untuk dimuliakan ialah ibu dulu kan. Ibu 3 kali ibu barulah bapak. Baik, kemudian yang keenam, anak yang besar yang sudah balik. Anak dah balik, maksudnya dia buat sendiri tapi dia tak mampu. Anak dah balik pun dia tak kerja lagi, belajar lagi, kita bagi. Ketujuh, hambanya. Baik. Ini sampai yang lepas kita sampai situ insya-Allah. Sekarang sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Porok. Porok ni cawangan. Apa dia kata sini? Porok wajib segala zakat yang tersebut diniatkan dia. Wajib kena niat. Kalau tak niat tak sah zakat. Niat apa? Niat tu bukan saja aku bagi zakat ini kena bla 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 bla. Itu lafaz zakat. Niat ni kamu ibu-ibu kena ingat. Nak tarif dia qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Mengqasadkan suatu perkara dengan serentak berserta dengan perbuatannya. Mengqasadkan harta tu nak dibagi zakat serentak dengan perbuatan dia. Macam mana perbuatan nak bagi zakat tu? Macam mana kita tengok sini ni kata apa. Dan memadalah niat tatkala diasingkan dia daripada harta. Bila kita asingkan duit kita kan daripada 1,000 tu umpamanya campur-campur zakat untuk yang kita wajib diri kita semua 100 katalah 100. Asing masa kita asing tu yang ni untuk zakat kita dah niat dah. Itu dah memadai dah. Bukan kita kata niat zakat tu masa kita bagi kat Tok Amel tu, inilah zakat harta yang wajib atasku dan tanggunganku untuk tahun ini kena Allah Ta'ala bla bla tak dah. Masa kita dah asing kan duit kita kat bengkel, duit kita kat dekat bawah bantal tu, kita dah asing kan dah.
Yang ni, yang RM100 ni untuk zakat fitrah umpamanya. Dah asing kata itu dah niat dah tu. Kita mengasingkan dah, kita agak tahu kita masuk dalam envelope ke, supaya jangan campur dengan duit lain. Sebenarnya zakat ni membersihkan harta. Maknanya zakat tu duit kotor lah. Zakat ni duit kotor daripada harta kita. Macam kita bekam tu kan. Kalau bekam tu keluarkan darah kotor. Kalau zakat ni mengeluarkan harta yang kotor. Membersihkan harta kita. Tuzakihim. Zakat ni mana menyucikan. Tazkiyah tu menyucikan diri dengan amalan-amalan kerohanian, zikir dan sebagainya, munajat. Zakat ni tazkiyah juga. Zakat yazki, zakatan, mana membersihkan harta. Sebab tu zakat ni dipanggil membersihkan harta. Sebab tu Nabi-Nabi tak boleh terima harta zakat. Nabi Rasul tak boleh terima zakat sebab harta tu kotor. Baik kotor. Baik. Mana tadi? Wajib pada segala zakat yang tersebut diniatkan dia, dan memadalah niat tatkala diasingkan harta tadi. Itu dah cukup dah, tak perlu masa bayar salam lah ke amil, inilah harta aku bla 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 kan. Itu cuma kalau kita takut tak niat masa tu. Jadi maknanya cukup masa kita mengasingkan harta kita daripada masa kita asingkan harta kita. Dan kemudian daripadanya maka hendaklah niatnya. Hendaklah niatnya. Seperti dikatanya, kalau masa tu tak niat, masa lepas tu baru nak bagi tu niat macam mana? Seperti dikatanya, inilah zakatku, atau inilah fardu sedekah. Sebab zakat ni dalam Al-Quran panggil sedekah. Kita sedekah, aku sedekah ni kita ingat benda yang sunat je. Sedekah ni sebenarnya Allah gunakan lafaz sedekah untuk zakat. Asal makna sedekah ni untuk zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Apa ayat Quran tu? Dalam Al-Quran Allah sebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Apa? Wafir riqab apa ni? Wafi sabilillah wa ibnus sabil. Lebih kurang macam tu ayat Quran kan. Hanya saja sedekah tu untuk nama sedekah lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin 'alaiha, dan orang amil dan tukang kutip zakat. Sehingga akhir ayat tu. Baik, begitulah. Jadi Allah guna lafaz sedekah innamas sadaqat. Allah kata innamas zakat, innamas sadaqat. Jadi sedekah ni sebenarnya zakat lah. Kalau ikut asal perkataannya, seperti dikatanya inilah zakatku atau inilah fardu sedekah. Fardu sedekah, dia kata kena fardu sedekah sebab ada sedekah yang sunat. Fardu sedekah hartaku, atau ini zakat fitrahku. Dan lazim atas wali meniat ganti daripada mualinya. Kalau satu orang dia wali, mana wali ni pengganti orang yang bertanggungjawab pada mualinya. Mualinya orang tanggung jawabnya lah, orang yang di bawah tanggungannya, isterinya, anaknya, hambanya. Tadi sebutkan tadi kan, ada apa tadi kita sebut tadi. Bapanya, ibunya, anaknya, apa semualah. Jadi inilah biasa kita kata inilah hartaku yang zakat bagiku, untuk yang wajib ke atasku dan atas tanggunganku. Tanggungan tu semua sebutlah, termasuklah isteri, anak, kalau bapa, kalau mak, kalau anak, kalau hamba, semua tu lah. Begitu. Itu mana, dan lazim mana mestilah atas wali meniat ganti daripada muwalinya, meniatkan ganti untuk itu yang muwalinya yang dipertanggungjawabnya lah. Seperti yang disebutkan saya tadi. Jagaan dia baik. Dan jika atasnya hutang, maka berkata empunya hutangnya, aku jadikan hutang yang atas engkau itu daripada zakatku. Si Zaid ni ada hutang kat si Ali, umpamanya. Dia hutang RM100. Kemudian si Ali kata pada si Zaid ni, oi si Zaid,
aku jadikan 100 ringgit yang kau hutang pada aku dulu tu sebagai zakat aku. Jadi tak payah bayarlah. Jadi zakat. Boleh ke tak boleh? Sah ke tak sah? Ni ada pendapat ulama ikhtilaf. Kalau kita buat macam tu, macam mana? Orang hutang kat kita, kita kata aku jadikan zakat lah, zakat fitrah aku lah. Zakat fitrah aku sebenarnya ada 98 ringgit umpamanya. Apa? Lebih itu halal. Umpamanya. Dia hutang 100. Kita kata yang kau hutang aku jadikan zakat aku. Boleh ke tak boleh? Sah ke tak sah? Ni dia ada ikhtilaf sebenarnya di sini. Tiada memadai mana tak sah, tak boleh. Bukan tidak boleh. Tidak boleh mana tidak sah. Orang hutang kat kita bagi tahu, kau hutang kat aku kan? Wahai si Zaid, kau hutang kat aku? Hutang kau tu aku jadikan zakat aku lah. Aku tak bayar zakat tahun ni. Hutang kau tu halal. Maka jawapannya dia kata tiada memadai atas yang sahihnya, atas pendapat yang sahih. Pendapat yang mengikut pendapat ulama yang sahih kata tidak sah, tidak memadai, tidak terangkat zakatnya, kewajipan zakat tu, mana dia kena bayar zakat lain juga. Tapi ini pendapat yang sahih. Tapi dan kata qil, ada pendapat kata qil ni mana pendapat ulama yang lain lah, pendapat yang lemah. Qil ni dipanggil bina majhul. Kalau kita belajar Arab bahasa Arab, qala ma'ruf, qila dikatakan. Siapa kata tak tahu siapa kata. Adalah ulama mana? Adalah. Dalam kitab tu pun ada qila kata ulama. Ulama mana tak sebut? Syekh Ramli ke Ibnu Hajar ke? Ulama mana? Tak sebut. Sebab tu kadang-kadang kita tak perlu sebut nama-nama ulama ni. Dalam kitab tu pun ada kata ulama. Qil tu kata ulama lah. Siapa ulama mana tak tahu, tak sebut. Tapi pendapat yang lemah lah bila kata qil ini mana dalam kitab-kitab fiqh ni ibu-ibu. Lain kali kita jumpa wa qila, bila kata qil mana pendapat ulama tak sebut namanya, tapi pendapat yang lemah. Memadai, mana boleh juga, sah juga. Kita bagi zakat, orang hutang kita, aku kata si fulan, hutang kau pada aku halalkan, jadi aku jadikan sebagai zakat aku tahun ni, aku tak payah bayar zakat lah. Dekat amil. Boleh ke tak boleh? Boleh juga memadai, tapi itu pendapat yang lemah. Nak guna pendapat lemah boleh jugalah, kata qil. Baik, dan jika memberi cukai, habis itu masalah orang hutang kita selesai. Dan jika memberi cukai atau umpamanya dia bagi cukai, dia bukan bagi zakat, dia bagi kat pejabat cukai harta atau umpamanya dengan diniatkan zakat, dia bagi zakat. Macam tu sebab sekarang apa? Malaysia ni apa tu? Apa tu? Kontek apa, bukan kontek? Income tax. Income tax. Income tax ni apa? Cukai pendapatan. Cukai pendapatan tu boleh tak ustaz? Kita niatkan zakat, kita bagi income tax, tapi kita niat zakat. Jawabnya, dan jika memberi cukai atau umpamanya dengan diniatkan zakat, memadalah, mana bolehlah, tapi atas qaul yang mu'tamad. Tapi syaratnya apa? Bukan boleh macam tu je. Jika ada yang menerimanya itu Muslim. Tapi kalau yang income tax itu dia bagi ke orang kafir, tak boleh. Dan lagi fakir. Dan kita mahu pastikan orang yang terima income tax itu tu orang fakir. Kalau dia kaya jutawan, bilion tak layak. Atau seumpamanya, ataupun orang yang terima income tax itu tu orang yang seumpama orang fakir, miskin, yang 8 asnaf tadi. فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم مؤلف. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba mukatab, orang yang berhutang, orang yang berperang berjalan Allah, ibnu sabil. 8 golongan itu, kalau orang income tax ini orang macam tu punya orang, maka sahlah, terangkatlah zakat kita. Tapi kalau ada orang pun dah jutawan, milion, tak layak lah. Baik. Kalau mereka ni memang golongan macam ni, kita bagi, anda kita niat zakat, maka itu sah, kaul yang sahih kata, kaul yang mu'tamad. Lagi fakir atau seumpamanya daripada apa ni? Muslim lagi fakir atau seumpamanya daripada yang mustahiqin. Mustahiqin adalah orang-orang golongan-golongan yang layak menerima zakat. Mustahiqin adalah orang yang 8 golongan tu lah. Siapakah golongan yang layak menerima zakat itu? Sekarang kita akan baca babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mustahiqin fi mustahiqin as-sadaqah.
Ini satu bab pada menyatakan mustahik mengambil sedekah. Ini golongan-golongan yang layak, bukan layak, yang berhak. Mustahik mana golongan yang berhak menerima zakat. Siapakah golongan yang berhak menerima zakat? Baik. Ini satu bab pada menyatakan mustahik mengambil sedekah. Ini golongan yang berhak menerima zakat. Maka sedekah atau zakat itu dibahagikan zakat kepada asnaf. Maka sedekah dibahagikan zakat kepada asnaf yang 8. Ada 8 golongan. Pintu syurga pun 8. Golongan asnaf boleh terima zakat pun 8. Sama-sama 8. Baik, siapakah dia? Pertamanya, the first, fakir. Siapa dia fakir ni? Kau nak ikut-ikut hakikat semua kita fakir. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah kata, Allah hanya maha kaya, kamu semua fakir. Fakir pada berhajat. Tapi maksud fakir sini apa dia? Apakah ta'rif, apakah definisi fakir di ulama fiqh? Ini dia. Fakir iaitu mereka yang tiada harta, sekali-kali sikit pun tak ada harta. Dan tiada usaha kerja pun tak ada, harta tak ada, kerja pun tak ada. Kemahiran pun tak ada, nak kerja apa pun tak kerti. Harta tak ada, kerja pun tak ada. Ini orang fakir. Dan tiada usaha sekali-kali, maka dinamakan dia fakir. Atau ada baginya usaha ataupun kerja ada, bukan tak ada kerja. Kerja ada kerja, tapi usaha atau baginya usaha juga yang tiada cukup belanjanya. Tapi kerja ada, tapi belanja pendapatannya tak cukup yang melengkapi bagi hajatnya. Ada kerja tapi gaji tak cukup untuk menyempurnakan hajat, untuk makan, minum, tak cukup. Yang tak dapat tiada. Hajat yang mana? Hajat yang tak dapat tidak, yang mesti. Bukan hajat yang joli-joli, mewah-mewahnya, tak ada. Yang sekadar keperluan pun tak cukup. Itu maksudnya. Bagi hajatnya yang tiada dapat tiada. Lagi yang patut dengan halnya. Seperti mereka yang berkehendak kepada 10 dirham. Dirham tak faham lah. Kita kata 10 ringgit lah, kita kata. Satu orang tu dia berhajat pada 10 ringgit. Dan usahanya pada tiap-tiap hari 4 dirham. Tapi dia dapat tiap hari, satu hari 4 ringgit saja. Dia berhajat untuk makan bini, anak, isteri, umpamanya. Hajatnya akan cukup kena bila 10 ringgit contoh. Tapi dia dapat hanya satu hari purata 4 ringgit je. 4, 8, satu hari 4 ringgit. Ada ke orang kerja satu hari 4 ringgit? Contoh ala sabilil mithal. Sekarang satu hari 10 ringgit satu orang, kalau keluarga semua, itu pun mungkin tak cukup. Akhir zaman sekarang ni barang semua mahal. Katalah 50 ringgit atau 20 ringgit lah kita kata, dengan anak, isteri dia makan semua, satu hari pun 20 ringgit satu hari punya makanan. Tapi dia dapat 9 ringgit je. Itu kalau 20 ringgit kita kata lah. Atau sedang 10 supaya kita kenal peratus. Jadi dia berhajat satu hari 10 ringgit, tapi dia dapat 4 ringgit je. Mana 40% je daripada hajat dia. Hajat dia dah cukup makan minum lah 10 ringgit, tapi satu hari dapat 4 ringgit je, kurang 6 ringgit. Ni bawah daripada 50% lah sebenarnya daripada hajat dia. Itu dia panggil fakir. Pada tiap-tiap hari 4 dirham atau kurang daripada 4 dirham. Bukan 4 ringgit, 3 ringgit je, 2 ringgit je. Ini dinamakan dia fakir. Maka jika tiada ada harta tetapi cukup, tapi kalau dia tidak ada harta tetapi cukup usahanya akan belanjanya, walaupun harta tak ada tapi belanjanya tu, usaha dia tu cukup lah boleh dapatkan 10 ringgit, maka dinamakan dia kaya. Kalau satu hari belanja dia memang harta tak ada, tengok harta memang tak ada, nampak macam fakir betul lah, tapi dia punya kerja tu boleh dapat lebih daripada 10 ringgit. Ada 11 ringgit pula. Itu dipanggil kaya. Bukan bilangan, ini contoh jangan ingat 10 ringgit zaman sekarang 10 ringgit memang tak cukup lah kita kata. Maka jika tiada ada harta tetapi cukup usahanya akan belanjanya, maka dinamakan dia kaya. Atau ada baginya harta ada baginya harta juga yang tiada cukup belanjanya,
belanjanya umur yang ghalib, pada umur yang ghalib. Umur ghalib biasa 60 lah. Umur yang ghalib ni kebiasaan umur 60, 70, minus 60 70. 60-70 tahun. Jika dihancurkan di atas umur, yang dihancurkan dikirakan atas umur yang ghalib, seperti berhajat ia kepada 10 dirham, dikirakan, dihitungkan, dibagikan pada umur ghalib tadi, dan dibagi 301 hari, tak sampai 10 dirham, kepada 20 dirham. Dan jika dihancurkan kedua harta yang ada padanya atas umurnya yang ghalib, nescaya tentu tiap-tiap hari 4 dirham. Tiap-tiap, walaupun ada harta kira-kira bagi pada umur itu tak sampai satu hari apa? 4 dirham je. Termasuk fakir juga. 4 dirham atau kurang dinamakan dia fakir. 4 dirham atau kurang namanya fakir. Satu hari setelah dibagikan semua tu, satu hari dapat 3 dirham je, 3 ringgit setengah je maunya, kurang atau 4 ringgit. Dan jika memilih, ia akan nisab atau lebih sekalipun, walaupun tahun itu dia cukup nisab untuk bayar zakat ada. Tapi kalau nak bagikan setahun memang tak ada. Dan dia tak ada usaha apa, kerja tak ada. Itu harap itu je. Walhal dia wajib zakat sama cukup haul tu, harta dia. Walaupun dia wajib zakat, tapi dia boleh terima zakat juga. Macam tu. Maka memberi ia akan zakatnya serta di keadaannya mengambil dia zakat orang lain. Dia boleh bagi zakat sebab harta dia cukup bila satu haul tu. Tapi dia dia boleh juga menerima zakat sebab harta dia kalau bagi pada umur dia yang ghalib. Pada ghalibnya dia tinggal berapa tahun lagi, katalah. Kalau 40 tahun tinggal 20 tahun lagi, kalau 50 tahun tinggal 10 tahun lagi. Pada umur ghalib tengok punya biasanya. Tapi umur mana kita tahu, tapi ghalib ni kebiasaan normally tinggal adik-beradik dia pun biasa macam tu. Baik. Jadi mana tadi? Kita tengok sini dia kata, atau seorang yang punya harta tapi tidak mencukupi untuk perbelanjaan bagi sepanjang hidupnya, mengikut umur kebiasaan, umur ghalib. Seperti setiap hari dia memerlukan 10 ringgit, tetapi setelah dihitung, kinyir tu, masuk lama tu dihitung, dikira dia memperoleh 4 ringgit je, terkurang satu hari. Dibagi-bagi satu hari average dapat 4 ringgit je. Ia dianggap fakir juga, walaupun dia memiliki nisab terlebih, walaupun dia ada nisab. Oleh demikian ia wajib mengeluarkan zakat, kena memiliki nisab. Dia sebab dia dalam tahun tu dia ada nisab, dia kena mengeluarkan zakat. Tapi dia juga berhak menerima zakat dari orang lain kerana dia dianggap fakir. Sebab satu hari dapat dia pendapatan dia harta dia lebih kurang 4 ringgit je. Dan dia tak ada kerja lain, harap simpanan tu je. Baik, habis. Mana tadi? Keduanya miskin. Golongan pertama ialah fakir yang layak menerima zakat, dan golongan yang keduanya ialah miskin. Masakinnya jamak daripada miskin, iaitu ada memiliki harta. Siapakah ta'arif definisi miskin ini? Miskin ni orang ada harta, ada memiliki harta, atau usaha kerja pun ada, tetapi tiada cukup belanjanya. Tak pun dengan fakir tak cukup juga, tapi ada beza. Amount dia berbeza, bilangan dia berbeza, tetapi tiada cukup belanjanya yang patut dengan dia. Seperti ada hartanya atau usahanya 7 dirham, 7 ringgit lah kita kata, dan belanjanya berkehendak kepada 10 dirham. Dia berhajat satu hari 10 dirham, 10 ringgit lah kita kata, tapi pendapatan usahanya satu hari 7 ringgit je. Tadi fakir 4 ringgit, yang ni 7 ringgit. Mana lebih daripada 50% lah daripada hajat dia. Hajat dia 10 ringgit, dia dapat 7 ringgit. Ni miskin. Kalau hajatnya 10 ringgit, dia dapat 4 ringgit satu hari, itu maknanya
fakir. Tu beza fakir dengan miskin ni ibu Orang miskin dia dapat satu hari 7 dirham, 7 ringgit. Belanjanya berkendak satu hari, dia berhajat untuk makan, minum, anak isteri ni perlu 10 ringgit. 10 dirham. Maka dipadakannya, dan seumpama 7 itu 6 dan 8 dan 9, maka yang miskin iaitu baik jahalnya daripada fakir. Jadi itulah maknanya kalau dia dia berhajat satu hari 10, tapi dia dapat 6 je, 7 ke 8 ke 9 ke, tak cukup 10, 9 ringgit setengah ke, tak cukup daripada 10 tu, maka dia dipanggil miskin. Tapi kalau dia berhajat pada 10, dia ada 4, 3, 2, 1 ringgit satu hari, maka dia dipanggil fakir. Jadi miskin ni elok sikit lah, daripada tinggi sikit darjatnya, daripada mana bukan tinggi sikit darjat, maknanya bukan sebab tinggi darjat ni bukan pada harta. Mana dia punya kedudukan tu dari segi dunia dia lebih baik sikit daripada fakir. Ya. Fakir miskin. Kan syarat nak terima zakat kena orang Islam. Orang bukan Islam dia tak boleh terima zakat. Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin. Nak tolong tu boleh lah, tapi bukan sebagai zakat. Tak terlepas, tak terangkat kewajipan bayar zakat kita. Hadiah boleh. Sedekah, zakat tak boleh. Baik. Begitu Ketiganya amil. Golongan ketiga yang layak, bukan wajib lah, yang layak, berkelayakan menerima zakat ialah amil. Siapa itu amil? Amil terjemahnya orang yang beramal, atau orang yang bekerja, orang yang beramal. Amilatun nasibah. Orang yang beramal, orang yang bekerja. Kerja dia apa? Kerja yang ikuti zakat. Itu amil namanya. Iaitu seperti orang yang disuruh oleh imam. Imam tu apa? Ketua negara lah. Imam suruh apa? Mengambil zakat. Imam lantik dia selalu jadi amil. Tak boleh dia volunteer. Aku sekarang aku melantik dia, aku dengan segala rasminya aku melantik dia, aku jadi amil zakat. Siapa nak bayar zakat bagi aku? No way. Itu tak boleh Nak pandai melantik diri sendiri, itu tak terangkat pelantikan tu. Pelantikan itu batal. Sebab yang nak kata jadi amil ini ialah dilantik oleh imam, jadi ketua negara. Mana kita kata yalah, nantilah ketua negara, imam. Imam ni mana bukan imam sembahyang, imam ketua lah. Wal imamul adil, dalam hadis kata 7 golongan tu kan dapat naungan arasy Allah, antara imam adil. Imam yang ketua yang adil. Imam dan ketua. Ketua yang lantik dia, bukan dia pandai-pandai sendiri kata aku jadi aku sekarang jadi aku melantik dia aku. Atau orang siapa-siapa tak ada kelayakan dia, aku lantik engkau jadi amil no way, tak boleh. Pandai-pandai je nanti orang jadi amil. Amil ni dilantik oleh siapa dia? Ketua negara. Ataupun takkanlah PM, maknanya orang yang diputuskanlah untuk melantik. Kalau kita sekarang kan ada lah, dia boleh jadi amil. Dia amil ni dia layak menerima zakat. Imam oleh imam yang ketua negara mengambil zakat, dan yang menyuruh akan zakat, yang menyuruh pula menyurat atau menyurat akan zakat, mana tukang kerani lah. Dan itulah amil tu kerja dia dilantik oleh ketua negara, imam, dan dia menyurat akan zakat, ditulis zakat, siapa yang bagi zakat, siapa yang terima zakat. Dan yang membahagikan dia kepada mustahiqin, dan dia tukang bagi-bagi pada 8 golongan tadi. Dan yang menghimpunkan mereka itu yang layak terima zakat tadi. Dan tiada mustahik zakat bagi raja. Kalau macam tu, orang yang menguruskan zakat dia boleh terima amil ni, orang yang menguruskan zakat. Tapi raja dia menguruskan zakat, ataupun qadi dia menguruskan zakat juga. Nampak tak? Itu tidak boleh. Raja, qadi, walaupun dia menguruskan zakat, dia tidak termasuk dalam amil. Tak boleh kita kata raja pun amil, qadi.
Qadi ni bukan qadi kita Melayu kata qadi juru nikah. Qadi tu maknanya orang yang menghukum, mahkamah hakim itulah. Ketua lah yang buat hukuman. Dan tiada mustahik zakat bagi raja dan qadi. Dan disyaratkan amil bahawa ada Islam. Amil syaratnya kena orang Islam. Kalau amil tu orang kafir tak boleh jadi amil. Kita nak nanti acong Ramasami, Mutusami jadi amil tak boleh, tidak sah kecuali Mutusami jadi Muhammad, jadi Muhammad ke, jadi Muhammad Azmi, dia Mutusami jadi Muhammad Azmi, masuk Islam dia, baru boleh. Dia pun terima zakat boleh juga sebab dia mu'allaf pula. Jadi syarat nak jadi amil bahawa ada Islam, kafir tak boleh jadi amil. Lagi merdeka, merdeka nak jadi amil. Baik, kena apa ni? Yang merdeka, mana hamba tak boleh jadi amil zakat. Mukallaf nak jadi amil zakat kena mukallaf. Mukallaf mana orang yang dah diberatkan hukum lah, Islam, akil, baligh. Kalau budak-budak tak mukallaf lagi, kecil-kecil lagi tak boleh. Baru 10 tahun kita jadi amil tak boleh. Lelaki, perempuan tak boleh. Ada pula makcik nak jadi amil lah. Saya ni amilah ni. Kalau lelaki amil, dia nak jadi amil lah, tuan putih zakat tak boleh. Nanti orang datang bukan nak bagi zakat, nak mengurah dia pula. Tak kira lah. Jadi lelaki kena terima zakat tu jadi amil. Perempuan tak boleh jadi amil. Mukallaf, budak-budak tak boleh jadi amil. Merdeka, hamba tak boleh jadi. Islam, maka orang kafir tak boleh jadi amil. Dan adil maknanya orang yang adil ni dari segi dhabit, maknanya dia orang baik-baik lah. Dia tidak melakukan dosa besar atau berkekalan melakukan dosa kecil. Lagi mendengar, mendengar, kena orang yang mendengar. Telinga ada je tak cukup, tak dengar. Kalau pekak tak boleh jadi amil. Nanti orang kata, Ustaz ke pakcik saya nak bagi zakat, nak penyakat, saya dah susah lah kan. Saya datang nak bagi zakat, nanti dia jadi sikat pula, bagi sikat. Jadi tak, sebab apa? Sebab dia pekak, tak boleh. Kata-kata zakat untuk 5 orang, seorang, dah dia tulis tu seorang pula dah. Silap information. Jadi tak boleh pekak, orang pekak tak boleh jadi amil. Jadi kena orang yang mendengar dan melihat. Melihat. Kalau tak melihat, dia bawa beras ingat gandum, atau dia bawa gandum ingat bali. Orang tipu dia ke, dah buta. Jadi syarat mau orang boleh melihat. Kalau duit ni 100 ni, malahan 50, dia tak tahu, dia buta. Kalau boleh tipu. Jadi maknanya syarat nak jadi amil, dia tak boleh buta, tak boleh pekak. Dia kena merampak dan dia kena mendengar. Habis. Yang ketiga tu dah 11 suku dah. 11 suku dah. Sikit lah, satu lagi. Dan keempat, Allah ingat nak baca banyak tak sempat. Keempatnya mu'allaf adalah ia 4 bagi salah pada mana tadi. Mu'allaf adalah ia 4 bagi salah suatu daripadanya mu'allaf. Mu'allafatul muslimin. Keempatnya mu'allaf adalah ia 4 bagi salah satunya. Bagi salah satu daripadanya mu'allafatul muslimin, iaitu kafir yang masuk Islam. Kafir masuk Islam, itu mana mu'allaf. Berapa lama masuk Islam? Dah 30 tahun masuk Islam, mu'allaf lah ia. Ini yang baru-baru masuk Islam. Kafir yang masuk Islam dan daif, niatnya daif, dan niatnya dan imannya. Niatnya masuk Islam pun daif, lemah, nak ke tak nak. Dia masuk Islam dah mengucap dah, tapi macam mana ni bapak duk marah, abang duk bagi warning, nak pukul. Macam mana dia pun nak, iman dia pun lemah lagi. Maka ketika macam tu, orang tu bagi niat, bagi zakat dia boleh, mu'allaf. Maka diberikan dia supaya apa? Berjinak-jinak ia. Berjinak-jinak mana bukan jinak-jinak merpati, maknanya supaya dia baiklah, dia teguh hatinya, niat. Kita bagi dia zakat dengan niat supaya masya-Allah dia teguh iman dia, tak naklah. Tidak, mungkin tak dendah lah, bapak tak terima dia, mak tak terima dia, abang semua nak pukul dia. Ketua orang banyak ada terima zakat, boleh sejuk sikit hati dia.
Walaupun dia kaya, walaupun dia bukan fakir, dia miskin, berjinak-jinak ya, dan kuat imannya. Supaya dia berjinak-jinak dan kuat imannya, dan yang tiga bagian lagi dituntutkan dia pada kitab yang panjang-panjang. Walaupun dia kaya sekalipun. Golongan yang tak kaya ni dua golongan je, fakir dan miskin. Lain daripada tu kaya pun boleh. Lain daripada tu amil walaupun dia kaya, mu'allaf walaupun dia kaya, hamba yang tak ada kaya lah kan. Orang berhutang ni tak ada sebut dah. Ibnu Sabil, orang tahu. Wallah fi sabilillah, Ibnu Sabil. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung surah keempat, kita ulang keempat nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi na'amuhu wa fi nazilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk merempah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ilmu pelita menerangi kegelapan, darilah ilmu datangnya amalan. Dari amalan lahirlah kasih sayang, saling membantu dan bekerja sama. Rezeki yang ada dihulurkanlah, dengan terjalin hidup harmoni bahagia. Rezeki yang ada dihulurkanlah, dengan terjalin hidup harmoni bahagia. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi